Pak Pontian Yang Berhormat Jelitong, 10 minit Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya juga bangun untuk berbahas berkenaan dengan rang undang-undang ini yang akan dimasukkan, rang undang-undang Agensi Kawalan Sempadan Malaysia. Saya cuma ingin menumpukan perhatian kepada dua perkara. Saya ingin tanya kepada Timbalan Menteri, apakah dengan pemansuhan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia ataupun AKSEM, kita dapat memastikan bahawa aktiviti penyeludupan sama ada produk ataupun migran ataupun aktiviti-aktiviti penyeludupan senjata api dan macam-macam aktiviti yang menyalahi undang-undang di sempadan negara kita akan kita dapat kawal, akan kita dapat pastikan tidak akan berlaku. Saya menyokong penuh hasrat kerajaan untuk menyerahkan amanah ini kepada Polis Diraja Malaysia. Saya percaya Polis Diraja Malaysia akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih hebat lagi. Tetapi pada masa yang sama, saya risau di mana kejadian-kejadian melibatkan migran pendatang tanpa izin masuk ke negara kita telah pun mula meningkat. Kita lihat di Kota Raya, bukan saja di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, ada tempat-tempat yang dikerumuni oleh warga negara asing bermaharajalela. Kita lihat bahawa lorong-lorong tikus digunakan untuk individu-individu tertentu masuk dan keluar. Penyeludupan berlaku secara berluasa. Saya di sini ingin tanya, pertamanya, dengan undang-undang ini dimansuhkan, sama ada pasukan Diraja Malaysia akan dapat memastikan bahawa tindakan-tindakan penyeludupan ini akan berkurangan. Dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan kita pertingkatkan lagi pengawasan di sempadan negara kita. Saya gunakan perbandingan. Ada satu laporan yang telah pun dilaporkan berkenaan dengan kejadian seorang warga negara Bangladesh, saya difahamkan, yang cuba menyeberangi selat daripada Johor ke Singapura. Tak sampai beliau lebih kurang 500 meter ataupun 1 kilometer sebelum sempadan pesisiran pantai Singapura, pihak berkuasa daripada Singapura telah memantau aktiviti beliau, tindakan beliau yang cuba menyeberangi selat daripada Johor Bahru ke Singapura dan telah terus datang untuk melakukan tangkapan ke atas beliau. Ini merupakan sesuatu yang sangat saya rasa dikagumi dan perlu juga dilaksanakan di sempadan, di seluruh sempadan di Malaysia, di Sabah dan di Sarawak. Saya membangkitkan perkara ini kerana kita lihat, saya ingin menumpukan perhatian kepada isu bukan saja kemasukan migran, tetapi kepada orang-orang tertentu di Malaysia yang saya difahamkan dapat keluar dan masuk tanpa dikesan oleh pihak immigration menggunakan lorong-lorong tikus. Of course, saya di sini menggunakan forum ini untuk bertanya kepada Timbalan Menteri. Saya kurang pasti sama ada Timbalan Menteri boleh memberi penjelasan. Baru-baru ini kita juga telah dikejutkan dengan berita bahawa seorang penjenayah yang dikehendaki negara kita, Joe Low, telah mula berurusan dengan peguam negara kita untuk berbincang tentang penyelesaian pembayaran wang dengan Kerajaan Perikatan Nasional untuk beliau kembali ke tanah air dan menyelesaikan kes 1MDB. Persoalannya, walaupun dulu kita mengesyaki beliau telah mendapat mungkin restu ketika itu mungkin Perdana Menteri Yang Berhormat Pekan untuk keluar daripada negara ini menggunakan lorong-lorong tikus. Adakah perkara ini sesuatu yang tidak akan berlaku? Maklumlah, Yang Berhormat mengetahui bahawa ada ramai daripada
Yang berhormat di sebelah sana sedang menghadapi pertuduhan yang begitu serius. So kalaulah katakan ada yang hilang, malam esok kita dapat mengesan, tiba-tiba Yang Berhormat Pekan hilang, tiba-tiba Yang Berhormat Bagan Datuk hilang. Bagaimanakah kita ingin memastikan perkara ini tidak akan berlaku? Ini adalah perkara yang serius. So saya di sini memohon penjelasan, bagaimanakah kerajaan sekarang ingin memastikan bahawa sempadan negara Malaysia, tahap keselamatannya dipastikan sentiasa diawasi dan sentiasa diberi perhatian supaya penyeludupan migran masuk, penyeludupan rokok, senjata api, dadah. Bukan saja itu, tetapi orang-orang yang dikehendaki di Malaysia tidak senang-senang keluar dan masuk daripada Malaysia. Saya juga ingin mencadangkan berkenaan dengan cadangan jawatan kuasa penyelarasan kawalan sempadan negara supaya pengerusinya adalah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, supaya beliau, Tuanku, dapat memantau langkah-langkah yang diambil di sempadan. Kerana saya kurang yakin dengan menteri-menteri yang ada sekarang, terutamanya Menteri Dalam Negeri yang memperlekehkan keselamatan nyawa migran-migran yang telah ditahan di kem-kem parti. Baru-baru ini Menteri Dalam Negeri bila dibangkitkan isu tentang kematian yang berlaku di kem-kem parti, beliau telah perlekehkan kejadian-kejadian tersebut, di mana beliau mengatakan bahawa anyone can die anywhere. Bayangkan, adakah kita ingin menyerahkan tugas penyelarasan kawalan sempadan negara kepada kerajaan yang ada sekarang? Saya sebagai ahli Parlimen Pembangkang tidak begitu yakin, dan saya menyokong hasrat ini. Dan silakan. Sedikit. Setujukah Yang Berhormat Jelutong sekiranya Kementerian Dalam Negeri membenarkan jawatankuasa khas Parlimen sama ada hal ehwal antarabangsa kerana ia melibatkan warga-warga dari luar negara, dan juga jawatankuasa khas hal ehwal mengenai hak asasi untuk melawat kem-kem perlindungan ini ataupun detention centers ini dengan izin untuk melihat sendiri keadaan sebenar mengikut apa yang telah dilaporkan, dan juga pada masa yang sama satu siasatan dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama sekali Jabatan Immigration, dan laporan tersebut diserahkan kepada Parlimen. Saya rasa ini adalah satu dengan izin a very great allegation against the Home Ministry dan harus diambil serius. Kalau kita nak jadi world class Parlimen, kita perlu jadi world class government also, dan kita harus bertindak seperti itu. Apa pandangan Yang Berhormat Jelutong? Terima kasih. Ya, saya minta ucapan itu dimasukkan dalam ucapan saya. Saya menyokong penuh pandangan tersebut. Pada masa yang sama, saya ingin menggunakan kesempatan ini, Tan Sri Speaker, untuk bertanya apakah yang berlaku kepada laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkenaan dengan kejadian di Wang Kelian. Kejadian di Wang Kelian adalah sesuatu yang masih lagi menghantui kita. Adakah Timbalan Menteri masih lagi ingat kubur-kubur yang telah kita jumpai di sempadan itu? Siapakah mereka-mereka yang telah meninggal? Kubur-kubur itu adalah kepunyaan siapa? Apakah laporan yang telah pun disediakan oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja? Kenapa tidak sehingga hari ini perkara itu disediakan sebagai laporan dan diletakkan di meja kita? Siapakah pihak-pihak yang terlibat? Siapakah menteri-menteri yang terlibat? Siapakah anggota-anggota atasan yang terlibat dalam perkara tersebut? Dan apakah langkah-langkah yang telah diambil di sempadan-sempadan yang terlibat untuk memastikan bahawa perkara-perkara itu tidak berlaku lagi? Apakah langkah-langkah seperti adakah tembok-tembok baru telah didirikan, pagar-pagar baru telah didirikan, checkpost baru telah didirikan, anggota-anggota baru yang telah pun dikerahkan ke tempat-tempat tersebut untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berlaku? So ini adalah di antara persoalan-persoalan yang ingin saya bangkitkan. Saya tidak mahu Timbalan Menteri tersinggung dengan isu Jolo. Tolong faham Timbalan Menteri. Sekarang di luar sana rakyat sedang tanya. Saya percaya Timbalan Menteri tahu kejadian seorang wanita
Suhaini Muhammad, 43 tahun, yang telah dipenjarakan sebab mencuri Milo di Terengganu. Penjara selama 14 bulan. Walhal pada masa yang sama, seorang yang dikehendaki seperti Joe Low dibenarkan untuk meloloskan diri daripada negara dan membincangkan penyelesaian skandal 1MDB. What kind of justice is this? So saya minta Timbalan Menteri untuk memberi penjelasan di atas perkara-perkara yang telah saya bangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Seterusnya Yang